عزمنا على ألا نعود لذنب أبدا، ونحن بريئون من كل دين يخالف دين الإسلام، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وكن بنا وبالمؤمنين رؤوفا رحيما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمة الدنيا والآخرة. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمني فارحمني، أنت ترحمني فارحمني، برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. Melaka 89,5 FM. النبي أهل الهوى، النبي مدحو دوا، النبي أهل الهوى، النبي مدحو دوا، كلكم جمعا سوا، كلكم جمعا سوا، سمعونا الصلاة عليه.
النبي ريحانتي صل عليه والحسن مع الحسين صل عليه وللنبي ريحانتي صل عليه نورهم كالقمر اللهم صل عليه نورهم كالقمر اللهم صل عليه جدهم صلوا عليه صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا مؤيد بنصر الله اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Radio IKIM membawa kepada anda pengisian yang lebih mendalam di Warna Pagi bersama Luke dan Pian. Terdapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik. Sesungguhnya menyusun jari dan merestui kilat. Setia bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua peiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Bertakluk kepada permaran syarat. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Al-Quran Tagging Telaga Biru ada 25 kelebihan. 25 kelebihan dalam satu Al-Quran. Ada 341 penanda. 341 penanda. Memfokuskan sirah, doa, fiqh dan kisah umum sebagai bacaan dan amalan. Al-Quran Tagging Telaga Biru pelbagai corak dalam bentuk zip atau diari. Hubungi 0362754070 atau layari telagabiru.com.my. Dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis, semuanya dalam bentuk baik dan buruk. Yang buruk itu sudah pasti dalam Al-Quran dan Hadis itu dilarang kita melakukannya dan ditegah dalam bentuk akhlaknya buruk lah. Bukan kita kata, suka hati aku lah, baik dan buruk kan, aku ada otak, aku boleh fikir sendiri. Betul, akal kita ni pun punya peranan. Kita boleh memikirkan sesuatu itu baik dan buruk, khususnya dalam bentuk kegunaan amali dia. Contoh, mikrofon. Bila dah tiap hari dia menolong dan membantu DJ bercakap. Kalau tidak, DJ cakap dengan batu dan kayu dan besi, tak ke mana-mana. Tapi besi canggih betul sehingga kita bercakap satu dunia boleh dengar. Itu menunjukkan ini satu benda yang baik. Lebih dari segi dia punya utility dia. Ada benda yang buruk yang berkait dengan akhlak. Macam kita mengumpat. Buruk dari segi kerohanian. Buruk dari segi kemanusiaan. Kalau orang
melakukan tu kemanusiaan akan runtuh. Bayangkan kalau orang semua mengumpat, menipu, memfitnah misalnya, tapi rosak satu masyarakat. Bukanlah rosak maknanya tiba-tiba muka jadi kedut, muka dia jadi tiba-tiba jadi buruk. Dia ke masih handsome lagi, tapi buruk dari segi kerohaniannya bu, akhlaknya bu. Terima kasih. Pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islami, semuanya di IKIM. Ekspresi di IKIM, inspirasi euforia Islami bersama kita menerusi kemuliaan Al-Mustafa pada malam ini untuk perkongsian kita pada bulan November dan juga Disember nanti. Kita akan bersama dengan tak lain tak bukan, kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Nurul Aswar Nasrul yang telah pun berada di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ni dalam kesibukan ni mengatur perjalanan macam-macam, sempat juga ni belok sekejap kat Radio IKIM untuk perkongsian kita pada malam ini. Dan bila sebut tentang kemuliaan Mustafa, kita tak lain tak bukan kita nak mengetengahkan kehebatan susuk yang dinamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita nak menyelami kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dicintai oleh baginda untuk kita tiru, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Silakan Ustaz untuk mukadimah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Kasih kepada juruhebah yang bertugas pada malam ini di JIT, seterusnya para pendengar di Radio IKIM FM. Alhamdulillah, tamanya dan selamanya kita panjatkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah izin, rahmat dan hidayahnya. Maka pada malam ini dapat sama-sama kita berada di tempat kita masing-masing dan kita sambil itu kita mendengar perkongsian yang dibawa langsung melalui Radio IKIM FM ini. Alhamdulillah, pada malam ini para pendengar yang dikasihi sekalian, saya nak menyentuh berkaitan dengan bagaimana kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri yang akhirnya kita nak menyelami rasa cinta diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dikasihi sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan rasa cinta itu dalam kehidupan setiap orang dalam kalangan kita semua. Sebab itu ketika mana Nabi SAW datang pada kita semua, Nabi cerita pertama sekali tentang indahnya syurga. Kerana cintanya Nabi kepada umat Nabi SAW, kasih dan sayangnya Nabi kepada kita, sehingga kan Nabi menyebut dalam satu hadis tentang syurga. Nabi mengajak umat Nabi SAW itu dengan kalimah syurga, jannah itu. Pada ketika itulah Rasul SAW menyebutkan kepada kita, Nabi kata, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Nabi kata setiap umat aku ni semuanya akan masuk dalam syurga, melainkan orang yang enggan. Maknanya nak cerita bahawa ketika mana Nabi menggariskan dan meletakkan satu nilai yang baik untuk umat Nabi menghala ke arah itu. Matlamatnya apa? Matlamatnya ialah syurga. Nabi ceritakan tentang indahnya syurga. Betapa ada kenikmatan dalam sebuah syurga itu. Maka apa yang perlu dilakukan oleh umat baginda Nabi SAW untuk melalui jalan-jalan ke arah syurga Allah Subhanahu wa taala. Matlamatnya ialah syurga. Ibtigha mardatillah. Betapa kita nak mencari keredaan Allah, maka dalam kaedah kita nak melalui perantaraan keredaan Allah itu, maka di hujungnya itu ada syurga. Nak masuk ke dalam syurga itu mesti ada turutannya, mesti
manusia seluruhnya tanpa perlu melakukan apa-apa. Tak mungkin. Makanya kalaulah Rasulullah menyebut tentang syurga itu, indahnya syurga, nyamannya syurga, nikmatnya syurga, barakahnya syurga, maka mestilah ada di dalam syurga itu sebuah perjalanan yang perlu kita menelusuri semua perjalanan itu dengan kebaikan. Jadi pada malam ini di ruangan Radio IKIM ini di JRT, kita nak cerita bagaimana sebenarnya syurga yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk sama-sama kita umat baginda Nabi yang kasih, yang cinta, yang rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya untuk kita melalui matlamat di hujung kehidupan kita adalah syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi sebut kepada kita di antaranya pada permulaan mukaddimah program kita pada malam ini, iaitulah bagaimana untuk kita menyelami kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kenikmatan syurga. Maka Nabi sebutkan kepada kita ada 6 perkara yang kita perlu mengelakkan diri untuk kita masuk dalam syurga. Tuan-tuan, ini dia panggil reverse psychology sikit. Saya nak sebut malam ni. Kalau kita sebut kata tentang syurga, ada benda yang kita buat, itu direct. Tapi Nabi sebut ada benda yang kita jangan buat untuk kita nak masuk dalam syurga Allah. Satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat, Nabi sebut sayusibu ummati daul umam. Akan datang kepada umat aku ni akan datang kepada umat aku ni penyakit umat yang terdahulu yang akan menimpa umat aku ni, kata Nabi. Lalu ketika itu Abu Hurairah yang bersama dengan Nabi, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, wa madaul umam, wahai Rasulullah, apa dia penyakit umat ini? Maka Nabi sebut ada 6 perkara. Yang ni tuan-tuan, kita kena hindarkan 6 perkara ini supaya kita nak langkah masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Beringat supaya semua orang bila dia nak masuk dalam syurga, dia jangan buat benda ni. Nabi kata ada 6 benda. 1, al-ashar wal batar wat takathur wat tanajush fid dunya wat tabaghud wat tahassud hatta yakuna al-bab. Ada berapa? Ada 6 para pendengar yang dikasihi sekalian. Saya nak sebut dalam ruangan mukaddimah ni 1 je dulu. Nanti kita berhenti untuk kita beri laluan kepada penaja rancangan insya-Allah. Baik, yang pertama al-ashar. Apa makna al-ashar? Terlalu seronok, over happy. Jadi yang kita nak masuk syurga, maka kita hindarkan diri kita supaya kita tidak terlalu over happy. Nak seronok tak ada masalah. Tetapi yang bimbangnya ialah bagaimana manusia terlalu over happy, atau bahasa sekarang ni dia panggil hedonism. Hedonism ni sehingga penyakit ini manusia dah tak boleh kawal. Manusia tidak boleh tahu dah mana betul mana salah. Manusia dia hentam aja. Yang halal, yang haram, yang betul, yang salah dia buat. Dia buat belakang sehingga dia terlupa akhirnya ada satu jalan untuk kita nak pergi kepada syurga Allah. Yang ini yang membimbangkan Nabi SAW ketika mana kita hidup dalam zaman ni, zaman mutaakhir ini. Para pendengar yang dikasihi sekalian, kita ada yang kita bimbang ialah kita dah tak peduli dah soal hukum halal dan haram. Kita main tempuh aja. Orang Kedah kata main hodong aja. Kita main bubuh aja. Tanpa kita tahu benda tu baik ke, tak baik ke, halal ke, haram ke, benda tu elok ke, benda tu tak elok ke. Sebab itu Nabi pesan dekat kita, penyakit ni kena hindar supaya kita tidak menjadi golongan yang tercela. Al-ashar ni, kita hari ini kita boleh buat apa saja tanpa kita memikirkan kesan yang akan datang pada kita sendiri. Sebab itu, tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, para pendengar Radio IKIM ini, kita sebut al-ashar ni, bila kita terlalu seronok, hedonism,
sehingga akan ada orang yang menukar jantina kerana nak seronok dunia. Ada orang yang sanggup mengetepikan hukum halalnya. Dia buat sesuatu benda, sesuatu perkara yang tak bagus, yang tak betul, sehingga akan boleh mencederakan diri. Islam meletakkan kefungsian diri manusia itu sesuatu yang hebat. Tengok dalam maqasid syariah, kita diletakkan sebagai hafzuddin, hafzun nafs, jaga agama, jaga diri, jaga jiwa. Ada orang yang kadang-kala bila dia buat satu perkara, dia tak sedar diri dah. Yang asalkan dia dapat keuntungan duniawi. Ini yang Rasulullah pesan, supaya kita tidak menjadikan hidup kita itu hanya mengikut kepada kemahuan dan kehendak dunia semata. Hadirin, para pendengar yang dikasihi sekalian, lihat bagaimana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menulis dalam kitabnya, disebut dalam kitab Al-Um dan juga disebut dalam kitab Minhajul Abidin. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya itu, berpesan Imam Al-Ghazali kepada kita, dia kata berhati-hati kamu dengan 4 perkara. Dan salah satunya, kata Al-Imam Al-Ghazali, berhati-hati kalian kepada dunia. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sebab itu dunia ini dia boleh menarik kita supaya kita lupa kepada diri kita dan pencipta. Jadi berhati-hati kepada urusan dunia. Bukan bermakna kita menolak dunia, tidak. Tetapi berhati-hati kepada urusan dunia. Sebab itu al-asyar adalah satu perkara yang Nabi sebut. Akhirnya manusia dia menginginkan kepada kehidupan dunia dan dia lupa kepada kehidupan akhirat. Jangan lupa ketika mana Nabi SAW menyebut dengan satu perkataan yang disebut dengan penyakit wahan, iaitu penyakit hubbud dunia wa karahiyatul akhirah atau wa karahiyatul maut. Nabi kata penyakit wahan adalah satu penyakit yang cinta kepada dunia dan benci kepada kematian. Ni al-asyar ni satu golongan yang dia nak kepada dunia semata-mata dan akhirnya dia terlupa kepada saat dia hampir kepada kematian Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tuan-tuan para pendengar yang dikasihi sekalian, dalam kaedah Nabi sayang pada kita, cintanya Nabi kepada kita, Nabi pesan supaya kita tidak meletakkan diri kita dalam kebinasaan, kecelakaan yang kita akhirnya ambil dunia sampai kita lupa kepada urusan akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fikirlah apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, fikirlah benda itu akhirnya kita nak kepada kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, to be continued selepas ini, insyaAllah. InsyaAllah, Masya Allah Ustaz kan, Masya Allah. Tapi itulah sebenarnya yang bila kata kecintaan bagi Nabi SAW tentang syurga, apa yang boleh kita lakukan, kita kena elak 6 perkara. Dia ada banyak perkara yang boleh bawa kita pada syurga, tapi 6 perkara ni dikhawatiri mengganggu urusan kita, jalan usaha kita untuk ke syurga. Terima kasih banyak Ustaz untuk awalan. Kita akan berhenti rehat seketika. Untuk rakan-rakan yang mengikuti secara langsung di FB IKIM FM ataupun di YouTube channel IKIM, tekan butang share supaya lebih ramai lagi sama-sama mencintai apa yang dicintai oleh baginda Nabi SAW. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami, tentunya hanya di IKIM, inspirasi info Ria Islami untuk kemuliaan Al-Mustafa. Ya kitab al-ghuyub laja'na ilaik, ya shifa'al qulub as-salatu alaik, anta majlal jalal fi nizamil jamal.
dan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali bersiaran menerusi kemuliaan Al-Mustafa pada malam ini bersama dengan sahabat pendengar. Kita nak belajar tentang kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan kita Al-Fadhil Ustaz Haji Nur Aswar Nasrun, perkongsian berkenaan dengan tajuk ni lah, tajuk menyelami kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz kata bagaimana cintanya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap syurga, sampai Nabi gariskan ada 6 perkara yang kita seboleh-bolehnya elakkan, sangat-sangat kita perlu elakkan daripada kita melakukan. Tadi yang pertama, untuk kita mengelakkan daripada terlalu seronok ataupun terlalu banyak berhibur, hedonisme dan sebagainya, supaya kita ingat kepada kematian, jangan terlalu mencintai dunia. Ustaz, kita sambung lagi perbincangan kita pada malam ini berkenaan dengan kemuliaan ataupun menyelami kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para pendengar yang dikasihi sekalian, seterusnya kita pergi kepada perkara yang kedua, iaitulah wal batar. Kata Nabi wal batar, iaitu penyakit yang kedua, penyakit terlalu bermewah-mewahan. Sehingga kan kadang-kala manusia ini dia terlupa dia hidup atas dunia ini, zaman ini, dunia ini adalah sementara. Dia terlupa. Karena itu penyakit terlalu bermewah ini penyakit yang juga pernah dialami oleh umat-umat yang terdahulu sebelum daripada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para pendengar yang dikasihi sekalian, ini adalah satu penyakit yang juga boleh menghalang kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi bimbang, Nabi pesan pada kita supaya kita tidak menjadi golongan yang terlalu bermewah-mewahan. Sehingga kan bila orang yang nak mewah-mewah ni, dia boleh buat apa sahaja tanpa memikirkan halal dan haram hukumnya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wattakatsur, iaitulah penyakit kumpul harta banyak. Ini pun penyakit yang Nabi sebut. Dia himpun harta sampai sehinggakan tidak ada ruang masa dia dengan agama ini. Dia pergi ke hulu ke hilir sehingga tidak ada ruang waktunya untuk agama Allah. Sepatutnya kita meletakkan diri kita ini, wakafkan diri kita ini untuk agama Islam. Satu ketika ada satu orang ni, saya biasa pergi ceramah di satu tempat. Satu budak ni dia budak baru tingkatan 4 macam tu. Tapi bagusnya budak ni, setiap kali saya pergi ceramah tu, kuliah itu, setiap kali budak ni dia akan tunggu di tangga masjid ni. Dia akan tunggu di tangga masjid. Dan budak ni, pelajar ni, budak ni, setiap kali orang datang dia akan susun kasut ni hala keluar. Jadi hala keluar. Jadi budak ni bila dia tengok kita datang, dia ambil kasut kita, dia susun sebelah, dia hala keluar. Jadi nanti jemaah yang keluar daripada masjid ni, dia akan pakai slipper tu, kasut tu, dan dia akan keluar dengan senang. Hasil daripada perbuatan tingkah laku yang dibuat oleh budak ni, pelajar ni. Maknanya ada benda yang kadang-kala kita kena fikirkan apa benda baik yang kita boleh buat dalam sehari. Ikut kepada kemampuan kita. Kadang-kadang boleh jadi kita duduk dengan saja-saja ni, kita main kita tengok Facebook ke, kita tengok TikTok ke, kita share perkara-perkara yang baik. Boleh kan? Kadang-kadang kita nak tulis perkara yang baik. Ini kadang-kadang kita bimbang kan? Kita tengok dalam Facebook ni, kadang-kadang komen tu komen yang tidak membina, bahkan komen yang menjatuhkan pula orang. Sepatutnya kita fikir, apa benda yang hari ini kita boleh share, ataupun kalau kita tengok posting orang, kita berikan sesuatu yang baik kepada orang itu, supaya orang yang menilai, yang melihat, yang membaca, dia juga akan mendapat manfaat yang sama. Jadi para pendengar yang dikasihi sekalian, banyak perkara ketika mana kita hidup di atas dunia ni, maka Nabi pesan kepada kita, jangan sampai satu tahap kamu himpun harta sehinggakan ada perkara-perkara yang kamu buat yang kamu tidak tahu dah halal dan haramnya. Hukumnya kamu tolak ke tepi.
perkara yang kita nak buat, biarlah dia berjalan atas dasar ilmu. Bukan perkara tu kita buat tu ikut suka-suka kita. Orang buat, kita buat. Kita ni mudah terikut dengan budaya orang luar. Orang buat, kita buat. Orang tinggal, kita tinggal. Tapi ilmunya tak ada. Kita nak biar kita buat satu benda tu, apa pun pekerjaan kita, biarlah dengan ilmu. Nampak? Biarlah sesuatu yang kita buat itu atas dasar ilmu. Barulah Allah letakkan kita dengan kebaikan. Kita berniaga dengan ilmu. Apatah lagi dengan ibadat. Kita nak buat satu benda. Kan? Baru ni kita tengok orang berniaga. Banyak, alhamdulillah, syukur. Teruskan perniagaan itu. Tetapi biarlah perniagaan itu didasari atas dasar ilmu. Berniaga pun kena ada ilmu. Kita buat apa pun kena ada ilmu. Apatah lagi ibadat pun kena ada ilmu. Kita nak solat, ilmu. Kita nak puasa, ilmu. Kita nak keluar zakat, ilmu. Kita nak pergi umrah, ilmu. Kita nak pergi melacung, ilmu. Semua dengan ilmu, kan? Jadi bila ada ilmu, hidup kita selamat. Yang itulah yang dikatakan, kalaupun kita nak kumpul harta pun kena ada ilmu. Bukan boleh hodong lagu tu aja. Ilmu tu kena ada supaya harta yang datang pada kita ni ada barokahnya, ada keberkatannya. Ini harta masuk macam-macam, caca merbak, dah jadi Alibaba lah. Kan? Dia masuk itu, masuk ini, datang daripada depan, belakang, kiri, kanan. Tapi dia tak tahu dah harta tu daripada mana. Jangan. Biarlah harta yang masuk dalam rumah tangga kita tu harta yang diberkati, harta yang halal, harta yang boleh memberikan manfaat pada kita dan orang lain. Tuan-tuan yang dikasih sekalian. Jadi cari harta tak salah, tapi kumpul harta sehingga banyaknya, sehingga dia tak tahu dah datang daripada mana sumber harta dia. Jadi yang ni kena pegang elok-elok. Jadi nak berniaga, silakan. Nak harta banyak, silakan. Tetapi jangan sampai harta itu dicampur baur dengan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi para pendengar yang dikasih sekalian, yang keempat, Nabi sebut watanajush fid dunya. Apa dia? Berlaku penipuan dalam merebut harta benda dunia. Ada tak zaman lah berlaku? Banyak zaman lah. No? Berlaku penipuan. Ada. Kita tak nak lah, kan? Jadi kita nak biar hidup kita hidup yang memberikan kasih sayang pada orang. Ada amanah, jujur dalam perniagaan, jujur dalam pekerjaan, jujur dalam kehidupan, jujur. Janganlah berlaku tanajush, berlaku penipuan. Apatah lagi dalam urusan merebut harta benda dunia. Kita ni kalau ligan dunia sangat ni, kita akan letih, tuan-tuan. Jadi liganlah akhirat banyak sikit daripada dunia. Dia letih. Sebab itu, ketika mana Sayyidina Ali menyebut dalam satu perkataan, kata Sayyidina Ali dalam satu asarnya, asar sahabat ni, dia kata al-amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan. Maknanya nak beramal itu dengan ilmu. Kita berjalan dengan ilmu. Jadi kita buat satu benda dengan ilmu. Inilah supaya kita tidak berlaku penipuan. Ini yang kita bimbang. Pergi buat apa pun buat nak tipu orang aja. Bahasa kasar pun ada juga. Kan? Dia buat apa pun dia kira otak dia nak menipu orang aja. Jangan tipu, tak baik. Nanti Allah hantar satu benda yang akhirnya kita juga akan ditipu. Lepas itu Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi sebut begini. Nabi kata pada kita dalam satu hadis Nabi SAW, man la yarham wa la yurham. Nabi kata gitu. Tidak akan dikasihi orang yang dia tak kasih. Maknanya begini, kita faham macam ni. Kalau kita tak kasih, kita tak akan dikasihi. Gitu Islam. Tuan-tuan, kalau kita nak orang kasih pada kita, kita dulu kena kasih ke orang. Kalau kita tak suka orang ambil barang kita, kita jangan ambil barang orang. Kalau kita tak suka orang tipu kita, kita jangan tipu orang. Kalau kita tak suka orang herdik kita, kita jangan herdik orang. Begitu. Man la yarham wa la yurham. Jadi dalam urusan dunia ni, kita fikirlah sejenak. Janganlah sampai kita melakukan sesuatu perkara yang tidak baik dalam hidup kita. Nabi sebut kepada kita
sebab Nabi kasih pada kita, Nabi sayang pada kita, Nabi cinta pada kita. Akhirnya Nabi minta untuk kita buat sesuatu perkara yang boleh meletakkan kita dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. 4 perkara yang saya dah sebutkan pada tuan-tuan supaya kita dapat menghindarkan diri kita agar kita tidak terjebak dengan perkara penyakit yang Nabi sebut 4 Ada lagi 2 supaya akhirnya bila kita boleh hindarkan diri kita daripada 4 perkara ni dulu, supaya akhirnya kita nak pi kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita yakinlah tuan-tuan yang mendengar radio IKIM malam ni, kita yakin bila ditanya tentang syurga, semua orang nak masuk syurga. Budak kecil kita tanya dia, nak masuk syurga kan neraka? Dia akan jawab syurga. Kita tanya laki-laki perempuan, syurga kan neraka? Dia akan jawab syurga. Kita tanya orang baik, syurga kan neraka? Pasti dia akan jawab syurga. Kita tanya orang tak baik, kita tanya penyamun, kita tanya dia, ni duk samun-samun orang ni nak masuk syurga kan neraka? Syurga jawabnya. Saya biasa tanya Yati, satu orang budak ni, dia merempit. Dia betul merempit. Saya tanya dia, adik, Maizat, nak masuk syurga kan neraka? Dia kata, Ustaz boleh tanya, walaupun saya merempit, saya nak masuk syurga Ustaz. Sebab tu cita-cita saya nak mati di jalan yang lurus. Jadi bila dia rempit, orang rempit ni mana ada rempit tu dia duduk jalan bengkok-bengkok. Semua rempit ni dia akan jalan yang lurus. Jadi dia bercita-cita mati di jalan yang lurus. Jadi pandai budak ni. Dia pandai. Jadi tuan-tuan yang dikasih sekalian, dalam kehidupan ni cari syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, lagi 2 perkara ni kita akan sebutkan selepas ni Hijayat, insya-Allah. InsyaAllah kita sama minggu depan kot Ustaz kan, sebab kita nak betul-betul fokus insya-Allah untuk ni. Dan Alhamdulillah hari ni kita banyak belajar berkenaan dengan bila kita kata menyelami kecintaan Rasulullah dengan nak masuk syurga sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting tadi Ustaz kata, saya suka antara ayat Ustaz hari ni kan, jangan main rodong je kat dunia ni kan, semua benda nak buat suka-suka hati, kemudiannya jangan digan dunia sangatlah kan, berpada-pada dalam kita nak mengejar dunia. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada kali ini. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung 2 lagi membaki perkara apa yang kena kita elakkan daripada kita lakukan supaya mudah jalan usaha kita nak masuk syurga. Terima kasih banyak Ustaz untuk pertemuan. Sampai bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Salam cinta, salam rindu. Selindung derita yang kau rasa.
sentiasa masuk anda lagu anak yang terbaik. Memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. Inspirasi Kuliah Islam. Abu Bakr As-Siddiq. هو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن كعب التيمي القرشي. أبو بكر أمه أم الخير سلمى بنت صخر ابن عامر التيمي. ولد سنة 51 قبل الهجرة الموافق 573 ميلادية. أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال، وأول الخلفاء الراشدين. سمي بالصديق لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في خبر الإسراء، وقيل لأنه كان يصدق النبي في كل خبر يأتيه من السماء. كان له في عصر النبوة مواقف كبيرة، فشهد الحروب واحتمل الشدائد وبذل الأموال، وكان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة، وإليه عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالناس حين اشتد به المرض. بويع بالخلافة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 11 للهجرة. حارب المرتدين والممتنعين عن أداء الزكاة، وأقام دعائم الإسلام. افتتحت في أيامه بلاد الشام وقسم كبير من العراق. توفى ليلة الثلاثاء 8 من جماد الآخرة وهو ابن 63 سنة، وكانت مدة خلافته 2 و3 أشهر ونصف. Urban 106.2. Kau semakan benih
Inspirasi IKIM, inspirasi euforia Islami. Aku hanyalah hamba. Aku bukanlah sesiapa. Kerana segala apa yang kini aku miliki, hakikatnya bukanlah milikku. Aku hanya hambanya yang lemah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Syukurlah Allah sebagai penolongku dan tempatku berlindung. Hasbunallah. Ada masanya ku jatuh.